Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program pada malam ini untuk sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita berjumpa sekali lagi pada malam ini. Sambungan daripada nota ke-11, sekarang nota ke-12. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan, penerangan berkaitan dengan nota siri yang ke-12 adalah merujuk kepada nota siri yang sebelum ini, nota siri ke-11. Jadi sebagaimana yang anda tahu, nota siri 11 banyakkan tunjuk gerakan saja. Itu pun Kun tidak beri penerangan yang detail setiap gerakan sebab gerakan yang serupa yang Kun ulang-ulang. Jadi harap anda memahamilah dalam situasi sekarang ni ramai yang tak lebih suka tengok gambar kan. Jadi nak tahu lebih detail tengok nota-nota yang sebelum ini, gerakan-gerakannya hampir serupa. Jadi tak susah. Nanti lama-lama kelamaan guna ajar pun tak payah letak apa-apa penerangan, bagi gambar aja ada sudah faham. Okey. Jadi nota 12 ni gerakannya tak ada penerangan, tapi ada sebahagiannya ada keterangan jugalah sebab mungkin ada gerakan-gerakan yang dah lama tak Kun berikan. Ada yang gerakan-gerakan yang mungkin tahun lepas, ya, tahun 2020 lama dah kita punya program ni, tak nak habis dah sebenarnya, lagi 3 lagi, ya, lagi 3 sesi lagi insya-Allah. Jadi mana-mana gerakan yang dah lama Kun tak tunjuk tu, Kun bagilah penerangan semula. Ni macam mana pun apabila anda Kun tunjukkan video-video tertentu, anda kena juga tengok nota yang diberikan. Jangan tak tengok, ya. Okey. Pertamanya seperti mana yang anda tahu dalam penerangan yang lepas, Kun ada sebut kalau sakit kepala ni ataupun migraine ke, sakit tengkuk ke, 3 elemen utama lah, ya, 3 asas yang penyebab kepada masalah sakit kepala, iaitu pinggul, tulang belikat dan juga masalah otot di trapezius. Otot trapezius ni otot di sebelah sini. Nampak ya, sebelah sini. Ini otot trapezius, yang otot besar, otot lebar dipanggil trapezius, yang menutupi tubuh belakang kita iaitu otot trapezius. Ketiga-tiga elemen inilah yang menyebabkan kita selalu sakit tengkuk dan juga sakit kepala. Kebanyakan sakit memang sebelah dulu. Kalau sakit telinga sebelah, sakit mata pun sebelah, sakit gigi pun sebelah. Jarang berada di situasi kedua-dua belah sakit. Di antara anda mungkin bila sakit kepala makan Panadol, ya, hilanglah sakit kepalanya. Tapi dia berulang sakitnya, maka itu dinamakan sakit kronik. Walaupun sakit tu tak dikelihatan seperti sakit yang berbahaya, tetapi dikategorikan sakit kronik kerana dia mempunyai elemen berulang-ulang dan berpanjangan. Itu yang terjadi pada mereka yang sakit kepala. Migrain utamanya, di kalangan kita selalu mengalami migrain, apa dibuat? Dia urut kepala. Itu kita urut simptom, bukan merawat migrainnya. Kita kita nak menghapuskan sakit kepala kita. Tapi hakikatnya migrain tidak semestinya sakit kepala. Dia macam-macam penyakit yang akan berlaku di sekeliling, contoh loya, muntah, pening-pening, perut penuh. Ini adalah sebabnya oleh apabila peredaran darah kita kiri dan kanan tak sama, menyebabkan sempit. Yang tak sama itulah menyebabkan sebelah tu menyempit di pintu darah, menyebabkan oksigen tidak sampai ke kepala. Itulah yang menyebabkan migrain dan juga masalah apa-apalah yang masalah kronik di bahagian kepala. Jadi kalau tengok dalam nota Kun, ya, kalau sakit kepala ni ada berapa gerakan, ya? Ada 10 gerakan. Tapi kadang 4 gerakan sudah memadai. Kenapa ada 10? Sebab penyakit di bahagian kepala terlalu banyak. Jadi pentingnya anda merawat yang tidak setakat merawat migrain, tapi pelbagai masalah kepala di bahagian kepala. Okey. Yang pertama ni, hanya berdiri, letak kaki di belakang, satu kaki di belakang, tangan letak kat dinding.
sekadar duduk macam itu saja, dan kalau ada kemampuan anda turunkan punggung tu ke bawah. Anda melekupkan abdomen supaya punggung tu turun ke bawah. Cuba imagine lah macam mana nak bagi punggung tu turun ke bawah. Okey, yang ini anda buatlah selama 1 minit. Berapa kali nak turunkan punggung tu? Sekali je buat. Sekali buat tu sepanjang seminit tu lah. Tahan ke bawah, punggung tu turun ke bawah. Macam itu saja. Okey. Okey, macam itu saja. Okey, simple tak? Okay, kemudian tukar kaki. Dan saya nak minta punggung tu turunkan ke bawah. Kalau mampu, turunkan punggung ke bawah. Macam kita turunkan punggung tu ke bawah. Ya? Kalau boleh, kalau mampu. Simple tak? Simple je sebenarnya, tak ada susah. Okey, seterusnya gerakan harimau. Boleh buat gerakan segala. Semua orang dah tahu gerakan harimau ni. Saya rasa dalam nota aku banyak gerakan harimau dan juga segala. Ya, kalau khusus urutan terapikun mesti ada gerakan ni. Ya. Ini rasa senang tak ada salah. Yang ketiga ni gerakannya seperti juga gerakan harimau, tetapi dia kena turun ke punggung tu turun ke tumit. Tangan tak bergerak. Maksudnya tangan tak beralih daripada kedudukannya. Ini penting. Inilah fleksi sujud. Kepala tak wajib pun sampai ke lantai. Tahan 5 saat. Lepas tu buat langkah kedua 5 saat. Lepas tu naik balik 5 saat. Turun balik 5 saat. Naik balik 5 saat. Sampailah 5 kali. Ini gerakan yang sangat mudah. Berkeadaan macam ini 5 minit ataupun 15 minit. Ikut masa kita lah. Bukan ikut masa dia, masa kita lah. Kita pun ada customer lagi. Tapi ingat ya, pesananku, kalau dia flat, letakkan roll towel di pinggang dan juga di tengkuk. Okey, regangan leher. Lakukan ulangan tangan tu ke atas, naik ke bawah, ya, sampai ke lantai. Buat ulangan sebanyak 2 ataupun sehingga 5 kali. Macam ni sajalah. Itu. Okey. Ini penting tau. Secara tanpa disedari akan meregangkan di bahagian leher. Okey. Ini duduk mengepit bantal. Ini favorite juga ni. Kepitlah bantal tu dalam keadaan badan tegak, ya. Dengan beri tumpuan pada sisi peha tu, kepit bantal tu. Relax selama 10 kali dengan 4 set. Ya. 10 kali dengan 4 set 40. Dan seterusnya, gerakan yang ketujuh ni, cari tangga, anak tangga yang terakhir, dan anda turunkan tumit ke bawah, tahan selama 3 minit dalam keadaan tumitnya turun ke bawah. Simple, tak ada masalah. Yang ke-8, ini cuma senang, bersandar je di atas kerusi, bersandar tanpa kerusi, bertahan je 1 minit. Ya, macam tu je, tahan je. Itu squat tiang. Ini kalau ada tiang lah, jangan pula awak cari penyapu pula macam tak boleh lah. Awak kena cari tiang kukuh, pastikan tiang tu janganlah tiang rumah, takut pula awak badan besar, cabut tiang tu habis satu rumah. Habislah. Okey, gerakan yang ke-10. Ini very simple. Sandar je tapi letak je bantal di peha. Tak payah anda nak kepit-kepit
tekan lepas, tak perlu anda kepit lepas, tak perlu. Sekadar menahan je bantal tu daripada dia jangan jatuh. Okey, sekarang ni aku nak kongsikan vertigo ni apa. Okey, vertigo ni kalau kita salah, kalau kita berpaling pun pening ya, kalau kita stres pun pening, kalau kita tersalah pergerakan pun berpusing, bangun pagi berpusing, siapa yang kena ni? Okey. Okey, aku nak beritahu kenapa yang dikatakan begitu, mengapa anda pening ialah kerana ada kekotoran dekat kanal telinga ni. Kekotoran ni sepatutnya tidak berada dalam kanal tu, tetapi dia ada masuk ke dalam kanal tu. Kun kongsikan macam mana dikatakan vertigo tu, supaya anda faham bahawa kotoran tu bila dia masuk ke dalam ruang kanal telinga ni menyebabkan bila kita bergerak je berlaku pergerakan di alur tu oleh sampah-sampah sarap yang berada di situ. Jadi dia tak seimbang lah. Kalau berpaling ke kiri pun dia boleh pening, ya, mendongak pun pening, buat apa saja pun pening. Itu yang berlaku pada rakan-rakan kita selama ni. Sekarang aku tunjukkan apa yang sebenarnya dipanggil vertigo. Okey, tengok ya. Aku tunjuk dekat YouTube supaya anda faham lah. However, should a crystal called otolith gets displaced into the lateral or horizontal canal of the inner ear, dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain to think movement has occurred even though none has happened. The Lempert or barbecue maneuver is performed to treat this lateral canal by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by turning it at 90 degrees while the body is laid back. If BBB is present, side-to-side eye twitching called nystagmus will occur. After 30 to 60 seconds, the head is then turned such that one is facing down, and this position is again held for 30 to 60 seconds. The head is then further rotated another 90 degrees. When performing this maneuver, another individual can help with these position changes. Finally, the Lempert maneuver is completed by rolling the head and body back to the original starting position before sitting back up. At this point, the loose crystal should have come out of the canal, causing no further problems. So what's going on with these position changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. Each position changes. It takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail to work. It is also important that each of the head positions are fully turned, or else the crystal will not settle to the correct position and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should result if due to lateral canal BBB. Tadi nampak tak yang salur kanal tu, ya? Kanal tu yang bulat-bulat tu lah, ada saluran-saluran tu, dia ada sampah kat situ, kristal ataupun partikel asing. Dia sepatutnya tidak berada di situ. Kalau dia berada di situ menyebabkan hilang keseimbangan badan kiri dan kanan. Sebab itu tempat organ keseimbangan. Bila ada sampah, dia akan mengganggu. Itu sebabnya cara rawatan yang tunjuk tadi, dia cuba berpusing. Dia berpusing badannya supaya mengharapkan bahawa sampah itu dapat dikeluarkan daripada kanal tadi, kanal bulatan-bulatan tadi. Tapi kena ingat, sampah bukannya satu. Yang itu tunjuk satu. Sebenarnya sampah memang banyak. Jadi dia akan keluarkan sikit, dia buat lagi putaran, dia buat pusing-pusingkan badan untuk keluarkan semua yang ada kat situ. Tetapi itu sebenarnya sementara waktu, Bu. Sementara waktu. Anda perlu pastikan sampah itu tidak keluar balik ke lubang, ke kanal tu. Bila berlaku kat kanal, maka dia tak seimbangkan diri.
Badannya tak seimbang. Itu sebabnya mata dia dapat nystagmus. Mata dia apa tadi nampak tak? Bila dia berjalan saja partikel asing tu ataupun kristal tadi, mata dia turun naik. Itu dia. Okey. Sebenarnya saya orang kata vertigo ni tidak dapat dirawat. Okey, tak apalah, ya. Sebenarnya ada logiknya. Ya, sebab sampah kat situ macam mana nak buang? Sampah kat situ macam mana nak buang? Okey. Sebenarnya aku nak beritahu sikitlah. Dalam kanal itu dia ada macam tadi nampak tak terusan, itu dipanggil kanal tu terusan lah. Itu namanya ialah semicircular canal. Dekat situlah dia tujuannya untuk keseimbangan badan. Jadi apabila ada partikel kristal masuk ke laluan tadi tu, menyebabkan dia kiri dengan kanan dia tak seimbang, sebelah kanan tak ada sampah, sini pun ada sampah. Ini yang dia menyebabkan dia pening. Dia bergerak, bila sampah itu bergerak, jadi otak akan berfikir yang kita bergerak. Sebenarnya kita tak bergerak pun. Tapi ada otak detect yang badan kita ni bergerak sebenarnya. Itu menyebabkan dia kelam kabut, pening kepala kita. Disangka otak kita berfikir kita ni sebenarnya buat pergerakan. Sebenarnya hakikatnya tidak ada. Okey. Di mana sebenarnya sampah tu wujud? Dia keluar dekat koklea. Koklea tu sampah tu dari koklea. Dia masuk ke laluan tu situlah, ataupun dipanggil ataupun apa namanya? Ada bahasanya susah. Artikel apa namanya tu? Bahagian organ situ artikel ke apa namanya? Yang itu sampah itu daripada situ. Dia masuk, dia terkeluar, jalan kat situ. Mengelilingi bulatan tadi tu. Itu menyebabkan dia bergerak-gerak, otak pun berfikir kita sebenarnya bergerakkan kepala, tapi hakikatnya kita tak gerakkan kepala pun. Itu menyebabkan kita pening. Jadi itu sebabnya kalau orang vertigo ni, jangan terkejut mata dia nystagmus. Dia keluar apa? Dia macam bergerak, ya. Jadi dia kena rehat. Betul tak kenapa dia hilang pening ketika rehat? Supaya mendapan sampah tu dia dah termendap, tak bergerak, baru dia hilang pening. Kalau dia bergerak je kepala, sampah tu bergeraklah. Bila sampah tu bergerak, dia pun pening. Jadi dia tahan dulu supaya sampah tu tak bergerak. Bila mendap aja, terus boleh jalan. Itu sebabnya orang-orang vertigo badannya kaku. Sebab apa? Kalau dia bergerak sangat, nanti dia pening. Sebab dia baru termendap. Dia sekarang sementara dia sampah tu termendap, dia tak adalah pening. Okey. Itu yang menyebabkan ramai yang mengalami vertigo, dia sekalipun sampah dapat dikeluarkan, tetapi sampah itu muncul balik sebab apa? Keseimbangan badan kita tak betul. Bila keseimbangan tak betul, sampah tu akan keluar balik, masuk ke laluan saluran tu. Okey, faham tak apa maksudku tu? Ramai yang mengadu vertigo selepas vaksin, wallahu alam pun tak sampai ke tahap tu sebab vertigo ni yang ku sebut tu common. Ada vertigo disebabkan oleh kecederaan kat otak. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan vertigo. Tetapi yang ku sebut ni yang biasa. Apabila kita pandang kiri, kita pening, kuat, itu tandanya sampah tu berada di tengah kiri. Kalau kita pusing ke kanan, pening, berputar-putar, awak ada masalah sampah di telinga kanan. Tetapi kenapa orang yang pening ni, kalau buat pergerakan, orang yang vertigo ni buat pergerakan, dia memang tak boleh. Memang tak boleh sebenarnya buat apa-apa pergerakan. Dia akan berputar. Jadi dia kena, bila paling dia kanan, badan dia akan berputar. Tunggu sekejap. Tunggu dalam beberapa second. Bila dah termendap tu, dia dah tak berpusing. Baru kita pandang depan. Kalau terus usik je sampah tu, mulalah dia buat kerja ni, dia mengganggu bahagian keseimbangan. Itu canal, semicircular canal tu ialah organ keseimbangan. Kalau ada sampah kat situ, dia terganggulah. Okey, faham tak? Faham ya vertigo tu? Sekarang kita tunjukkan apakah gerakannya. Okey, sama juga dengan sinus ataupun ringing, telinga berdesing, dia kuat sebelah, mula sebelah tu.
Sebab apa? Keseimbangan badan kita tak betul. Ya, disebabkan oleh tekanan kiri dan kanan tak sama. Kenapa kanan kiri tak sama? Adalah kerana keseimbangan badan kita tak sama. Menyebabkan tinggal kiri dan kanan tak berapa tak sama, tak sekata. Menyebabkan tekanannya pun berbeza. Itu menyebabkan dia tinggal kita sumbat, ringing dan sebagainya. Okey, nota Kun ada tunjukkan sebelum ni. Jadi apakah gerakannya? Kun tunjukkan dalam slide Kun. Okey. Dalam nota Kun, kalau sebut tu rawatan untuk vertigo lah. Kalau semualah. Okey, ini untuk rawatan vertigo. Di dalam keadaan dia duduk macam tu, dia pandang atas, itu pun dah pening tau. Relax. Jangan tergesa-gesa. Kemudian terus sujud ke bawah. Laju je. Bila dia sujud ke bawah dekat dengan lutut, ya. Tapi sujud dia tu bukan sujud dahi tau. Dia sujud ni. Ubun-ubun. Ubun-ubun ni jatuh ke lantai. Okey. Itu pun dia dah pening dah tu. Tak apa, relax. Jangan usik apa-apa. Dah tenang ataupun dalam 30 saat gitu, dia kena pandang siku dia. Pandang siku dia. Singitlah kepala dia. Itu pun dah pening dah. Tunggu 30 saat. Tunggu 30 saat. Waktu macam ini, sampah tu dah mula keluar. Sampah tu mula berjalan nak menuju ke, dia akan dikeluarkan balik sampah tu. Tapi dia ikut putaran dia lah, ikut putaran dia. Jadi dalam masa 30 saat, terus dia bangun. Kedudukan seperti ini, kepala dia masih lagi sengit macam tu. Ini pun dia dah pening. Mata kadang dia bergoyang-goyang mata dia. Relax, sabar gitu. Tunggu dalam 30 saat ataupun 15 saat, ya. Pandang atas. Itu pun dia dah pening dah tu. Hold. Dalam 15 saat, 30 saat, kalau dia tak pening tak apa, dia terus duduk macam ni. Tapi kepala dia masih lagi pandang ke kanan. Matanya masih pandang ke kanan. Jangan tergesa-gesa nak pandang depan. Relax. Okey, lepas tu dia dah sudah hilang pening, barulah pandang depan. Okey, seterusnya sama. Ini ialah duduk mengepit bantal, ialah untuk masalah sinus. Okey, masalah sinus. Okey, yang ini penting ni. Sebab apa? Kebanyakan kes vertigo, sinus tendinitis, dia pinggulnya lari ke depan. Lari ke depan ataupun sengit ke depan ataupun dipanggil sebagai lateral pelvic ataupun pelvic asymmetry. Siapa yang dah belajar pelvic asymmetry tahu kan? Kita kena buat apungan graviti ni. Kaki ke bawah. Ini untuk masalah vertigo, masalah sinus, masalah tendinitis. Ini wajib. Gerakan ni adalah wajib. Ya, supaya sampah tu tak keluar balik. Okey. Okey, ni kaki kat dinding. Gerakan ni semuanya memeningkan. Sebab tu kena relax. Jangan tergesa-gesa. Memang pening. Okey. Ni harimau, gerakan harimau untuk sinus. Ui, siapa yang buat orang yang masalah resdung, selepas saja dia buat apa ni? Lay up the wall ni, kaki kat dinding ni, terus buat macam ni, dia punya clear hidung dia. Cubalah. Ini duduk berlunjur. Duduk berlunjur, kaki nanti tolak ke arah badan. Ini pun membantu masalah vertigo, sinus dan tendinitis. Ini waktu gerakan rehat. Yang ketujuh. Sama je, tak ada masalah. Okey, last gerakan rehat. Okey. Sebenarnya orang yang rawat vertigo ni, saya akan tanya dia datang seorang ke dua orang? Kalau dia datang seorang, saya memang tak benarkan datang ke tempat rawatan Kun. Kalau nak datang, kena bawa berdua. Yang seorang tu mesti pandai drive. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Sampah tu banyak ke tak ke, dia bila kita dah gerakkan sampah tu, mungkin dia berkeladak keluar tu, dia lambat nak mendap. Bila nak mendap, dia rasa pening je. Kita sebenarnya nak keluarkan dia. Buat ni berulang kali sampai sampah tu bersih daripada kanal tadi, dekat saluran tu. Saluran tu biarlah bersih. Tetapi sukar nak bersih sangat. Jadi kurangkan dia rasa pening tu. Tetapi kadang-kadang gerakan-gerakan kita ni menyebabkan yang benda yang termendap tu berkeruh balik. Ataupun dia bergerak merata-rata.
Jadi itu yang menyebabkan dia peninglah sakit lah. Itu sebabnya saya perlukan ada seorang yang memandu, bukan dia. Itu vertigo. Tadi di antara anda tertanya, Kun nak pandang kanan ke pandang kiri? Tengok tadi Kun cakap tadi, kalau orang tu pening ke, kalau pandang ke kanan pening, pandang kiri ya? Ni kiri. Kiri. Pandang kiri pening, maksudnya kita pandang sebelah kiri sajalah, kanan tak payahlah. Kalau dua-dua pening, buatlah dua-dua. Apa susah? Berapa kerap kena buat gerakan ni Kun, bab gerak Kun? Berapa banyak sampah dekat kanal? Ingat ya, sampah yang dekat video tu nampak je satu kristal, tapi sebenarnya hakikatnya sampah tu mungkin banyak. Buat banyak kali round, banyak round. Sebabnya kalau orang yang vertigo, kalau dia nak bangun, dia guling-guling dulu. Macam tadi kan, dia guling-guling dulu supaya sampah tu dapat dikeluarkan, ataupun dia kena relax, bagi mendap dulu baru dia berjalan. Kalau tak mendap sampahnya, dia akan jadi pening. Otak akan fikir kepala kita bergerak, itu yang jadi kita, sedangkan kita tak bergerak, itu yang kepala kita jadi pening. Bayangkanlah otak kata kepala kita bergerak, tapi kita sebenarnya hakikat tak bergerak. Sujud C membantu tak atasi vertigo? Boleh sebenarnya. Sujud C boleh membantu vertigo. Okey, mungkin di antara anda, Kun, ada tak lagi ada tak lagi masalah yang berkaitan dengan masalah ini? Okey, bila awak cerita pasal sakit vertigo, apa tadi, sinus, anda juga boleh merawat bahagian hidung dan juga telinga. Sebab apa? Seimbangkan telinga, seimbangkan sinus hidung. Okey, sekarang kita teruskan pada tajuk seterusnya berkaitan dengan rahang. Rahang ini juga adalah salah satu daripada rawatan kecantikan. Sebahagiannya lah, sebahagiannya digunakan untuk rawatan kecantikan. Pun cuma bagi satu sajalah. Kat mana rawatan kecantikan tu? Okey. Yang pertama sekali, awak hendaklah duduk kepit bantal. Ini penting ya. Siapa yang ada TMJ terkeluar ke, TMJ-nya rahangnya terkeluar ke, lepas cabut gigi ke, ini gerakan untuk melepaskan lock di bahagian rahang. Ada yang tu tak boleh buka mulut. Ini rawatannya. Kalau tidak, dioperate. Nak operate ke nak buat kepit bantal? Okey, ulang. Yang kedua ni ialah dia duduk tapi dia angkat tumit dia. Ini boleh cramp ni. Orang yang memang posture tak bagus ni akan cramp. Buat berapa kali ni Kun? Kat sini ada penerangannya, iaitu 15 hingga 20 kali. Ulang sebalik selama 3 set. Dia sebenarnya tak boleh guna tenaga perut. Kat sini Kun tunjuk, kena angkat guna tenaga hip, pinggul. Sendi hip tu yang angkat. Jangan awak tolak pakai ibu jari. Jangan tolak pakai ibu jari nak angkat tumit. Anda kena angkat tumit melalui hip ataupun peha. Yang ini ialah yang kita belajar masa rawatan sakit lutut ke apa yang hari tu. Yang mana kita berdiri himpit di punggung, ataupun kemut punggung. Dan keadaan kaki yang lurus, kemut berapa kali? Buatlah sebanyak 20 kali dengan 3 set. Dan satu lagi, kangkang kaki tu pun sama juga 20 kali dengan 3 set. Macam mana Kun? Awak tahu tak cara nak tahan kentut? Siapa sini yang pandai tahan kentut? Pandai kan? Semua pandai tahan kentut. Cuba awak tahan kentut sebanyak 20 kali. Macam itu je. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kaki yang lurus, buat 20 kali tahan kentut dengan 3 set. Tahan lepas, tahan lepas, tahan lepas. Dan dah selesai, awak kangkang sedikit, pun buat yang benda yang sama, kita tahan kentut 20 kali dengan 3 set. Satu lagi serigala. Serigala jadian. Okey. Kun, saya tak boleh buat serigala, awak boleh buat harimau. Senang cerita. Tak jadi serigala tak apa, jadilah harimau. Seterusnya, inilah rawatan kecantikan. Bersandar dengan tuala, letak di pinggang, letak di tengkuk bantal ataupun roll towel ataupun bulatan silinder, bantal silinder seperti ini.
Ini penting ni. Siapa yang buat ini, cuba rasai darah mengalir dengan lancar. Siapa yang ada masalah jerawat, nak buang minyak, nak buang apa-apa yang masalah di wajah, inilah caranya. Letak di pinggang, letak dekat tengkuk, kepala hendaklah menyentuh dinding, ya, bahu kena menyentuh dinding, kemudian kita pam balik. Kita kena pam balik. Okey, kita pam. Ini penting tu. Ini sebab apa? Bila kita buat pergerakan ni, ada satu benda yang lemah, iaitu otot abductor ni lemah. Dia kena pam. Gerakan ini gerakan yang bersandar dengan tuala ni, dia akan melemahkan di bahagian paha. Sebab kita berdiri lama kan. Kita kena kuatkan balik. Ya, kuatkan balik dengan mengepam. Okey, gerakan ke-6. Gerakan yang ke-7 ialah duduk kepit skapula. Kepit bahu. Macam tu ya, kepit bahu. Berapa kali kun? Anda kepit 10 kali je. Nampak tak anak panah ni? Anak panah ni ialah awak cuba regangkan sendi tu. Sendi pinggul. Cuba regangkan sendi pinggul. Maksudnya awak kena lentik. Apabila awak lentik, awak secara automatik awak cuba regangkan sendi pinggul. Sendi pinggul, sendi antara pelvic dengan tulang paha. Dia cuba renggangkan. Okey. Gerakan ke-8 tak payah aku sebutkan lagi, sandar je tanpa kerusi dekat cari dinding. Pastikan dinding anda dinding bata, jangan pula cari dinding kaca, pecah susah pula ya. Bertahan je selama 1 minit. Lepas tu sakit gigi, anda buat gerakan sujud yang ke depan, ke kiri dengan ke kanan, sama je. Yang dulu kun ajar dalam kelas kan, gerakan sujud sakit gigi kena tambah. Rahang tadi tu, sakit rahang, bahagian rahang tadi kena tambah gerakan sujud. Gerakan sujud macam mana tadi? Macam mana? Gerakan sujud yang kun ajar dalam kelas urutan terapi kun. Kepala ke bawah, kemudian dalam berapa saat, seminit, pandang balik ke kiri ataupun balik kepada kanan. Itu benda tu dah diajar dalam kelas. Itu adalah program kun senior. Tetapi tidak ada cerita pasal sakit gigi di tajuk kali ini. Tapi nak merawat sakit gigi ialah yang kun sebut tadilah rahang plus sujud. Bagaimanapun kalau sudah berlubang, sudah longgar, pergilah klinik, tampal, cabut, itu saja. Jangan pula awak kata selepas buat terapi dengan sendirinya akan jadi kukuh, kuat ataupun terkatup, tidak berlubang lagi. Itu sangat menakjubkan ya kalau boleh buat macam tu. Okey, itu sajalah perkongsianku. Sudah pukul 10. Semoga anda dapat dapat menikmati ataupun mengikuti pembelajaranku pada malam ini. Okey, oleh itu kelasku sudah selesai. Kun nak tutup dulu ya. Dan selepas ni buat sesi sembang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.